Look at me go. Look at me go. Yes, apa khabar semua? Salam cantik, bertemu kembali dalam Berbulu dengan Bern season yang kelima, episod yang ketujuh. Betul kan kalau aku salah, kalau anda yang ikut betul-betul lah kan. Tapi hari ini macam biasa aku ada tetamu, tapi ada seorang sahaja tetamu yang muncul di studio sebab seorang lagi adalah misteri yang kita akan kenalkan sebentar lagi. Tapi aku labelkan guest-guest pada hari ini guest-guest yang mengabaikan BDB. Oh, Sebab apa kau Junang? Sebab kau sejak ada Malaysian Football Podcast ni, kau macam lupa diri, kau dah lupa BDB, kau dah lupa jasa-jasa kita orang. Thank you for mentioning kita punya Malaysia Football Pod, satu podcast yang baru di mana kita, saya, Kish dan Aiman Sekaici akan berbincang tentang Malaysian Football Pod ataupun bola sepak tempatan. Betul. Dan saya sangat happy dapat buat appearance kat sini. Yeah. Satu setting yang baru, satu tetamu yang agak misteri. Betul. Cuma dalam Malaysia buat podcast tu, aku nak bagi kau pesanan, bagi tahu Aiman Sekaici. Jangan cakap macam Mat Saleh sangat, boleh tak? Oh, dia power kadang-kadang speaking dia kan. dengar suara dia. Dia power speaking Dia kan. macam orang lain. Ya, betul. Is this Aiman? Yeah, Kan? kan. Tapi untuk pengetahuan korang, Malaysian Football Podcast is in English. Yes. Dekat semua platform Spotify, Apple Podcast Yes. dan juga dekat Shock. Okay guys, selain daripada itu, cerita pasal Apple Podcast, Spotify dan sebagainya, kita juga boleh mendengarkan BDB di Spotify, di Apple Podcast, dekat Shock Podcast ada tertera dekat bawah. Kalau terlepas, boleh juga tengok dekat Astro Go. Okay, so itu antara platform-platform yang anda boleh stream semula, sama ada podcast ataupun secara visualnya untuk episod yang terlepas dalam Astro Go. Selain pada itu, aku nak ingatkan kepada korang untuk call kami nombor yang tertera 03 8957 8453 03 8957 8463 untuk berborak bersama kami apa-apa yang berkaitan dengan topik-topik dalam Berbulu dengan Bern sampailah jam 10 malam nanti. Guys, untuk mengetahui siapa tetamu misteri kita, wajib korang tengok klip ni dulu. Yo, Ellie is back. Welcome back, Ellie Famira Azizman. Apa khabar? Wih, setahun dah berlalu. Itulah pasal Bern. kau tahu aku cakap ni minggu geng-geng yang mengabaikan BDB. Seorang mengabaikan setahun, seorang lagi baru 7-8 minggu lah. Tapi Ben, I ingat kau nak buat secret semua, misteri semua. Kenapa kau kena bocorkan rahsia Buat tu dekat tersilap Twitter? lah. Misterinya Bern kalau you dah tag nama I dekat Tak Twitter. tu lah, aku terlupa tu. Sebab biasa je kita akan tag semua guest-guest kita untuk setiap show dalam Twitter, dalam topik-topik yang kita nak akan komen daripada fans. Ya. Aku tertag pula nama Ellie, lepas tu aku cakap misteri. Dah sesal lah. So sia-sialah kita bincang, sia-sialah I Itulah. punya lah tak post apa-apa. 24 jam I macam kita takkan Tu aku post cakap, apa-apa. dia simple lah. Kalau kau ada rahsia, jangan beritahu aku. Dah, aku itu ni- memang dah tahu dah. Aku senang bocor rahsia secara tak sengaja. Tapi Nampak lah. benda tu akan bocor kan. Tapi poster dah buat macam baik tau. Kali ni bukan pasal aku, Junang. It's not about me. It's about- Ellie. Ya, betul. Welcome back, Ellie. Welcome. Tahu kau buat apa welcoming sebenarnya kau bertapa me dekat gunung mana dekat London ni? bertapa untuk melanjutkan pelajaran kan. Tiba-tiba rasa macam dalam industri yang baru, rasa macam kena belajarlah sikit kot nak faham. Actually sebab I tak faham banyak benda. Ada je jumpa sesiapa yang dekat di hati ke dekat London ke yang mungkin Mikel Arteta for sure. Taklah. Ada banyak, ada Emi Martinez, tu Brandon lah. Johnson pun ada, Gabriel dengan Saliba pun dia dapat Ya, dia juga. dia kata dia bergambar aja, dia tak interview. Bergambar je. So I teman je Adam C interview Saliba dengan Gabriel. Untung, Tapi I think like I punya my first gig yang dekat Emirates lah, North London Derby lepas kan. tu kau Hari pergi- kedua di London, baru landing, macam baru nak settle down and everything, and then terus kena buat assignment dekat. Lepas tu kau pergi training ground Crystal Palace aku nampak kan Yes, banyak yang yang berpengkalan dekat London lah. Amy Martinez dekat luar St London James kot. Park tak jemput kau I patut pergi St James Park, tapi clash, Adam C pergi, so I buat Brandon Johnson. Oh, dia nak agency lah. Tapi sebab, Ellie, sebab dia tahu kau banyak protes pasal gol Johnny Linton last season. Mungkin. banyak belajar. Okey, Chun Hang, ada apa-apa soalan nak tanya Ellie? sebelum ada aku tanya? sebenarnya I ada satu soalan yang I nak tanya sebenarnya. Ellie, apa perbezaan ketara kau buat show dengan Bern dengan studio BDB dengan kau buat interview bersama EPL? Apa perbezaan ketara? EPL players lah. I rasa kan you guys, kalau kita cakap pasal buat persediaan untuk buat show dalam studio, walaupun live like after dah tengok semua game over the weekend, lepas tu kita akan bincang which talking point yang kita nak buat and everything semua, and then
kita buat research dan nak faham apa analisis yang nak share dengan audience. Tapi bila Astro Super Sports hantar buat kerja tepi padang, either game day dekat pitch side ataupun buat interview dekat training ground dengan player-player EPL, ada dua perbezaan. Kalau game day punya assignment okay, you kenalah ada research lah, everything lah. Macam mana game tu akan unpack dan apa yang akan terjadi dalam game tu. Tapi bila you dekat pitch side, you macam kena quick sebab Spontan. especially when lepas game, Chun Hang, you takkan tahu siapa yang you akan interview, player ke ataupun so manager. Semuanya spontan lah. Betul, spontan. So masa you tengok game tu, you terus kena analyse and then you kena ada set soalan yang berbeza-berbeza. And depends mood manager juga. So kadang-kadang dia tak nak cakap dengan you, kadang-kadang dia nak cakap dengan you. Depends. Satu benda yang kita nak kau buat masa kau kat sana untuk BDB yang tak jadilah kan, mungkin sebab kau busy dengan kerja. Sorry. Aku tak apalah, alasan kau power. Tapi apa yang aku nak cerita adalah budaya sokongan bola sepak kat sana. Macam kita tahu kat sana memang bola sepak ni ibarat satu agama kan untuk orang. Macam mana kan kalau okeylah cerita pasal budaya, kau boleh cerita pasal facility dekat sana berbeza sebab ialah bila kau tengok Liga Super, Liga Malaysia, kita buat perbandingan agak jauh kan beza dia. Ya, I rasa yang paling radikal diorang punya perbezaan fasiliti dari segi diorang sokong penyokong-penyokong yang tak berupaya, yang tak sama dengan kita. So, benda tu memang sangat attentif lah. Tapi I rasa budaya sokongan diorang makin progresif. Kalau kita cakap pasal kelab-kelab besar kat EPL lah, mungkin sedikit berbeza dengan division-division yang di bawah. Okay. I ada tengok juga ada macam anak angkat punya club dekat South London tu, Dulwich Hamlet. Diorang macam lebih friendly dari segi family friendly lah. Orang datang bawa anjing tengok, bawa babies tengok, stroller tepi. Ya, sebab players dia semua pun half time semi-pro kan. Diorang mesti kerja, cikgu-cikgu sekolah. So it's different lah dari segi tu. Kita ada je I nampak budaya yang sama kat Malaysia, cuma tak berskala besar macam diorang lah. Faham. Itu je. Guys, betapa pentingnya Ellie sampai kita letakkan setengah topik dalam segmen pertama ni Ellie. Ellie ni satu level dengan Liverpool. Sebab topik yang seterusnya adalah tentang Liverpool. Jom. Alright, Arne Slot, Liverpool 10 perlawanan, 9 kemenangan, skor 23 gol, bolos 4 kali saja dalam semua pertandingan. Tapi kalau kau ambil kira dalam Premier League saja, mereka cuma bolos 2 kali setakat ini. Liverpool satu-satunya pasukan yang masih lagi belum bolos gol dalam separuh masa pertama dalam mana-mana perlawanan Premier League pada musim ini. Dan yelah, selama ni dalam 2 season terdahulu, Chun Hang, we always talk about how kebal barisan pertahanan Arsenal adalah di bawah Gabriel dan Saliba. Tapi rasa-rasanya macam Van Dijk dengan Konate yang ingat kita argue last season Yes, pasal of course. Masih ingat, of course. statistik yang memihak pada kau. I don't deny that kan. Yes. Tapi mana pemain yang lebih best kan, lebih power kan. At the end of the day, it's Virgil van Dijk. And dia dah proof one of the best centre back dalam musim ini dengan setanding lah dengan William Saliba, dengan Gabriel dengan Arsenal. But I think this season, tolak tepi isu or rather the strength of dia punya defense, I think kita perlu memberi pujian kepada Arne Slot. Sebab biasanya dalam satu musim yang baru, Arne Slot ataupun pasukan akan lebih melabur banyak untuk membawa masuk pemain yang sesuai dengan taktikal manager baru. Yeah. Seperti contoh, maybe Pep Guardiola musim pertama, dia orang bawa Claudio Bravo masuk untuk gantikan cult hero Joe Hart. Dan ini tak begitu sama dengan Arne Slot sebab hanya Chiesa dibawa masuk. Tetapi dia masih dapat actually to be fair, Mamadashvili pun masuk, cuma dia kena tunggu lagi satu season lah. Ya betul, tapi when we look at this season, nak tak nak, Arne Slot perlu perform dengan pemain yang sedia ada. And he has performed dan kita boleh nampak dengan stats, not consider a goal dalam first half dan kini berada di tangga pertama. And I rasa kita perlu memberi kredit kepada Arne Slot. It's different kan Eli, sebab soalan ni aku tak pernah nak sembang dengan Eli pasal sebab Bella biasanya kalau di kat Malaysia aku boleh sembang dengan dia pasal bola kan. Tapi bila kau tengok Liverpool under Arne Slot, okay, kita soalan ni dah tanya kat ramai guys, tapi dengan Eli tak pernah tanya lagi. So nak tahu, perbezaan ketara awak nampak perbezaan sistem Klopp dengan Arne Slot ni? I rasa player-player bawah kendalian Klopp lebih bersedia dengan approach, football approach yang Arne Slot bawa. Itu yang diorang analyse kan, and nampak sebab bila Chun Han cakap pasal the transisi kan,
apa kita nak panggil? Transition. Betul lah tu transisi. Betul lah transisi. Kau ni. Bila Klopp meninggalkan legasi sebesar macam tu untuk Klopp, it's very hard untuk any manager lah nak fill in that spot, especially kalau nak akan mengambil beberapa masa lah untuk player nak adapt and everything. Tapi I rasa beberapa perlawanan pertama EPL untuk musim ni dah tunjuk jelas yang okay, player macam ready, very responsive dengan apa-apa yang Arne Slot nak bawa perubahan dari segi apa, walaupun sebenarnya perubahan tak radical lagi pun. Sebab I think like few matches pun fans Liverpool especially diorang dah perasan yang Arne Slot memang diorang akan stick to the template of the players, tapi dalam perlawanan Crystal Palace nampak ada perubahan-perubahan. So I think sampai 4 perubahan dia buat, and itu dah kira perubahan yang besar, and still the gameplay tu nampak macam quite seamlessly. Dia rotate lah dia rotate. Sebab Arne Slot ni dia jenis tak suka rotate. Dia tak daripada suka zaman rotate. Feyenoord ni kan. Ya betul. Tapi dia dah menunjukkan bahawa okey, dia dah lebih trust kepada pemain, dia dah lebih trust kepada sistem, or maybe dia dah berjaya kembalikan form yang sebenar, form pemain-pemain Liverpool yang sebenar. Seperti contoh ada Ryan Gravenberch yang musim ni bagi saya antara pemain terbaik dalam Liga Perdana Inggeris. Aku nak tanya kau Chun Hang. Okay. We know Ryan Gravenberch from Bayern days, from even before this dekat Ajax apa semua. Yes. Dia bukan number 6. Ya betul. So, it's actually a transformation, right? Dia bukan number 6, tapi skill set yang dia bawa sebagai seorang number 8, maksudnya dia punya ball carrying abilities, dia punya press resistance, dia punya technical ability, semua kita boleh nampak as a number 6 dekat Liverpool. And sebenarnya I rasa itu adalah satu titik yang diperlukan, satu ciri-ciri yang diperlukan oleh Arne Slot untuk menjadi satu number 6 kat situ, bukan seperti Wataru Endo. Walaupun dia seorang pemain yang baik as a ball winning midfielder, box to box midfielder, winning duels, winning the second ball semua, tetapi as a playmaker I rasa dia lebih yakin kepada Ryan Gravenberch. Banyak kelebihan lah Chun Hang, sebab Chun Hang cakap apa orang panggil, daripada you bergerak daripada posisi nombor 8 ke nombor 6 membawa satu persoalan yang sangat besar tau. Like buat kita terfikir. Actually in a situation bila kita tak nampak Gravenberch dalam role number 6 tu, siapa yang boleh elevate Liverpool punya gameplay up to that level? Sebab dia boleh create numerical superiority. Dia punya free flowing passes on that side tak dicabar pun lah. Okay, fine, tak dicabar pun oleh Crystal Palace punya players dari segi tu, but the kind of dynamic yang dia dah tunjukkan atau trajectory role nombor 6 untuk dia kat Liverpool tu susah nak. To be fair, dalam game tu dia ada memainkan satu peranan yang ala-ala nombor 8 juga bila dia feed Jota yang miss a big chance dalam game tu. Lepas dia skor 1 gol. Okay, enough pasal Gravenberch sebab banyak lagi kita nak bincangkan tentang Liverpool. Terutamanya Diogo Jota, penampilan ke-100-nya untuk Liverpool, menjaringkan gol, tapi dia ada miss juga big chances dalam game ni. Tapi yelah, kalau disebutkan tentang option Liverpool pada ketika ini dalam front three mereka, you have Chiesa, you have Gakpo yang perform dalam Champions League sebelum ini. So selection dia dalam kesebelasan utama tu bukan satu persoalan pun sebenarnya kan. Ya, I rasa dengan Salah juga, Mo Salah dalam satu form yang sangat baik. Dan pada masa yang sama tentang Jota, sebenarnya orang kata, oh, is it Darwin Núñez or Diogo Jota yang akan start kan? Bagi saya lebih sesuai untuk Diogo Jota jadi the first choice striker. Sebab kalau nak bandingkan kedua-dua pemain ini, I think Darwin Núñez ada kelebihan dari segi fizikal. Maksudnya dia lebih laju, dia lebih kuat. Tetapi kalau kita lihat all round play, technical ability, dari segi tactical, I rasa Diogo Jota adalah seorang pemain yang penyerang yang lebih sempurna. Dia boleh link up, dia boleh drop, dia boleh bawa bola ke atas, boleh dribble. At the same time, dia boleh lompat. Walaupun sizing dia kecil sikit, dia boleh lompat, menang area duel. Dia offer too much compared to Darwin Núñez lah. At the same time, dia sangat-sangat confident dengan dua-dua kaki boleh score goals. Seorang penyudah yang sangat clinical. Dan itu yang diperlukan dalam sistem Arne Slot. Cerita pasal Arne Slot, satu statistik yang kita tak share sebentar tadi adalah dalam mana semua manager Liverpool dalam sejarah, Arne Slot is the first ever Liverpool manager untuk menang 4 perlawanan away dia sebagai seorang manager. Lawan Ipswich, lawan Man United, lawan Wolves, lawan Crystal Palace je lah, macam kita katakan tadi 9 out of 10 yang agak jelas kelebihan daripada Arne Slot. Tapi sentuh tentang
formula yang digunakan pada ketika ini dan bagaimana partnership pada awal season, ingat lagi that first game against Ipswich di mana Kwanzaa digunakan for 45 minutes. After that, you've never seen lagi Kwanzaa dalam kesebelasan utama. It's been Konate and Van Dijk. Pendapat kau, Ellie, bila kau tengok, okay, Robertson ada juga baru ni, Tsimikas masuk ganti dia. Yeah. Tapi kau rasa seolah-olah the core 3 out of the 4 back 4 tu, Trent, Konate, Van Dijk are there to stay untuk long term. I think untuk long term dari segi konteks musim ini long term dari segi availability Sebab dan Real Madrid dah bagi Trent. ya, dan kontrak masih tak sign lagi. Dengar cerita dah ada sign. perbualan antara dia dengan si... Alah, bual-bual je. Tapi kalau menjawab persoalan dia untuk macam long term sampai musim ni habis, saya rasa macam memang diorang takkan pergi mana-mana lah. Tapi I suka bila you sebut pasal Robertson. Because I rasa satu player yang kita patut bagi shout out especially to Kostas Tsimikas. Dengan absence Robertson sekarang and dynamic yang dipertunjukkan. And this is why bila kita cakap pasal Formula Arne Slot, macam mana dia guna player dia lama dekat Feyenoord dulu. And I rasa perubahan, ada satu persamaan yang dia terapkan dalam gameplay Tsimikas. Di mana dynamic tu nampak tunjuk Tsimikas boleh perform up to that level bila Robertson tak ada di atas padang. And dari segi the ability technical yang ditunjukkan, dia boleh ubah gameplay Liverpool tu. I rasa kalau sebelum ni orang ada... Maybe defensively pun better sikit. I think defensively better, but also I rasa fluid. The fluidity of the game banyak datang daripada posisi Tsimikas. Dia isi tempat kosong sebab I tahu ada banyak fans yang macam mempersoalkan sedikit credibility Tsimikas boleh ke tak. Tapi I actually bila tengok dia punya gameplay atas padang, okay, Robertson tak ada, Tsimikas boleh tunjuk gameplay ni. Tapi aku rasa apa yang fans sebutkan tu more towards consistency. Tapi bila cerita tentang Liverpool ni, kau fikir balik dalam game tu, ada unsur nasib baik juga. Van Dijk tak tarik, Mark Guehi tak kena sepakan penalti. Of course, kehilangan si Alisson sekarang ni persoalan yang besar. Dari segi fitness dia sebagai seorang goalkeeper yang kerap sangat injured, terpaksa menggunakan Kelleher pun kaca juga. You rasa dah masuk Yaros, pemain muda tu kan. Dah macam hujung-hujung ke timeline Alisson dekat tu sebab diorang order pula. Tu sebab diorang beli Mamadashvili daripada Valencia kan, yang cuma akan datang pada musim akan datang kan. Tapi guys, sorry, kita tak dapat sambung lagi topik ni sebab kita nak berehat sebentar. Bila kita kembali selepas ini, fokus kita akan terarah kembali kepada dua lagi pasukan North London. Satu berjaya, satu melibatkan botol. Kita cerita kejap lagi. Look at me go. Alright guys, aku nak ingatkan kepada korang, Ellie masih lagi single walaupun setahun dia spend time dekat UK. So untuk call dan mungkin berbicara dengan Ellie, anda ada peluang kat sini 03-8957. Nampak serius ni. 8463 korang boleh call sembang dengan Ellie. Chun Hang pun boleh, Ben pun boleh. Chun Hang pun belum kahwin lagi sebenarnya kan, kalau ada lah yang berminat. Tapi pada waktu yang sama kita nak fokus kepada Brighton dan Tottenham Hotspur terlebih dahulu. Salah satunya pasukan North London seperti yang dijanjikan dan mempunyai the stack which is kecoh sekarang dekat England, dekat social media sebagainya, which is Spursy. Which is mereka memang kerap membotol. Sebab statistik pun membuktikan, tak silap aku, sebelum ini kalau diikutkan season ni ke season lepas tak silap aku, 10 perlawanan yang terdahulu sebelum ni Spurs membotol daripada kedudukan mendahului 2 gol atau lebih. Which is shocking lah bila kau tengok statistik tu mengatakan memang pembotolan berjemaah lah yang berlaku dengan Spurs ni. Tapi bila cerita pasal 5 perlawanan terakhir, Chun Hang, 5 match unbeaten sebelum ini, menang non-stop. Brandon Johnson score 6 goals in 6 games, sesuatu yang tidak pernah berlaku sejak Harry Kane. Macam mana ni boleh jadi? Macam mana orang kata dalam bahasa Inggeris capitulation ni boleh berlaku dalam second half? I terbaca beberapa tweet tau. Ada yang tweet yang kata, ramai yang kata actually Spurs dah kembali ke setting sebenar. Default setting. Tapi cakap sejujurnya ini adalah satu kejatuhan, satu defensive collapse yang sangat-sangat teruk. Even Ange, sampai tahap Ange akui benda tu, dia kata this is one of the most disappointing feelings I felt sejak dia masuk Tottenham Hotspur. Dan kebanyakan ni anda boleh lihat ini bukan because dia Brighton buat perubahan yang drastik ke apa. It's all because dia punya silly mistake daripada Tottenham Hotspur punya defender sendiri. Jadi ini tidak boleh, orang kata cannot be forgiven lah. First half tu nampak indah ini. Untuk tahap bola sepak elit yang kita patut pertunjukkan kepada
football supporters. Untuk Premier League, kita cakap pasal Premier League. Betul. Dan kita bukan cakap pasal kelab-kelab setakat pelengkap liga seperti kelab-kelab dalam relegation zone. Kita cakap pasal kelab. Ya, betul diorang tak pernah menang piala, tapi selalu pernah ada lah. kat atas. 2009. Okeylah, ya, boleh. Kita Dah boleh lama. ulang balik ke 2009. No, I'm saying like Spurs untuk first half pertama, I faham lah. Sebelum ni, I macam selalu nak tanya tau. I kadang-kadang macam rasa macam nak bawa fan-fan Spurs ni pergi mamak, duduk. Macam minum kopi dengan diorang. Tanya sebenarnya apa tujuan hidup you? Apa tujuan hidup you support Spurs actually? Inilah Ellie yang kita rindu sebenarnya. Tapi, first half, I faham exactly kenapa penyokong Spurs still support Spurs. Because that was brilliant. Like apa yang Sebab dia bagi harapan. Dia bagi harapan, and also itu a very solid display dari segi attacking, defensive, everything was on point lah. Yeah. Apa semua yang kita nak nampak kat Spurs, dia orang tunjuk kat situ. But the moment second half bermula, dah tak nampak dah Spurs kat mana. Tak, dia macam nak cakap, kau dah tahu bila kau leading 2-0, home team akan all out dalam second half Okay, untuk... itu kita tahu. Spurs tu tahu tak? Takkan Sebab tak tahu. Kau cerita pasal World Cup winner Cristiano Exactly. Romero. So kalau diorang tahu, diorang takkan tunjukkan. Italian international Destiny Udogie. Bila Chun Han cakap the collapse of defensive responsibility, kita cakap pasal benda yang sama yang berlaku setiap kali. Diorang antara, I think, kelab yang paling stats terburuk dari segi tak pernah nak try menang every time diorang dapat lead 2-0. Itulah aku cakap tadi. Dalam stats APL, right? 10 kali dalam sejarah Spurs. 10 kali, fine. And then every time diorang punya mistake sebab diorang pertikaikan daripada fans ataupun daripada penganalisis bola sepak, diorang cakap like either diorang tak boleh cope dengan NG ball ni ataupun memang sebenarnya it's all about the players mentality. Dah settle down sangat dah bila diorang dah score 2-0 tu. Tapi adakah ini kesalahan Ange sendiri sebab game management tak ada? Maksudnya kau dah leading 2-0, kau tak masukkan pemain yang lebih defensif untuk solid, untuk calm down dia punya gameplay semua. Adakah itu kesalahan Ange Postecoglou? Aku setuju dengan kau. Sebenarnya aku melihat, macam aku pula jadi guest aku rasalah kan, bila kau cerita pasal Ange Postecoglou ni, dia one way traffic je gameplay dia. Even in the second half, kau tak nampak anything yang pragmatic daripada Ange Postecoglou langsung. Dia menyebut lepas game, dia sebut dalam interview, dia hampa lah ni lah, mentality lah, non-negotiable lah ni lah, apa semua. Tapi there's nothing in the form of game management yang dia lakukan in the second half. Sebab dia kata Spurs players banyak hilang duels. Yeah. Banyak hilang perebutan. Tapi apa management yang kau letak dalam game untuk membantu situation tu? Okay, as much kalau boleh nak I main peranan good cop sikit lah, bersikap adil sikit kepada Ange dari segi ada dua aspek. Kalau kita nak cakap pasal aspek game management yang kita tak nampak ada radical changes daripada manager tu sendiri, ataupun dengan players yang sedia ada di atas padang di mana duel-duel yang diorang lost tu literally silly technical mistake, yang duel yang tak patut hilang, yang like passing through yang tak patut berlaku, tapi diorang biarkan blind side diorang asyik kena attack. Sebab kalau you nak cakap a more defensive gameplay, dynamic keseluruhan game tu akan berubah, akan lebih defensif, akan lebih like low, relax, bukan relax lah, but just like more defensive. Tapi kita cakap pasal players individual mistake, so kat mana kita nak? Tapi Ellie, ini bukan kali pertama mereka kalah dari segi away form. Kalau kita nampak away form, just away form, sejak Christmas last year, Tottenham Hotspur hanya menang 3 game. 3 game. Of course, one of the last game dia menang 3-0 menentang MU lah. Tapi selain nak kira ke? Sebab dengan cerita sekarang ni, siapa menang lawan MU dapat trofi? Untuk fans Spurs je lah. I have no comment lah benda tu. Benda tu jujurnya I tak ada komen. Sebab tim yang tak ada trofi ya. Tak ada trofi. So like I rasa dia orang kalau nak cakap dari segi kecelaruan identity, dah berapa banyak musim kita nak bincangkan Spurs ni tak ada. Sebalik dia, selain daripada identity, nak cerita pasal satu lagi eksperimen yang aku rasa banyak klub dah buat dan fail, which is the Timo Werner eksperimen. Kan? Lawan Man United kita dah nampak lah benda tu. They have a young player coming up dalam sistem dia yang bernama Mikey Moore, yang even the Spurs fans pun minta bila lah nak dapat Mamat ni main dekat belah kiri untuk Spurs. Dengan ketiadaan Son, this is the perfect time kan bagi dia penampilan dalam Premier League. Tapi kenapa kau rasa Chun Hang dia tidak diberikan kepercayaan kecuali game dalam Carabao dan sebagainya, dan masih lagi Timo Werner yang memang end product ni tak ada? Timo Werner bagi saya, end product dia memang agak slow sikit, tetapi as a force of nature, dia ada kelajuan. Dia memang laju. Dia akan sentiasa menghantui pasukan lawan dengan kelajuan tersebut. Sebab kalau kita lihat kepada gameplay Ange Postecoglou, mereka kerap menggunakan wide players. Dan wide players selalunya ada pace.
kat kiri ada Timo Werner, kat kanan ada Brandon Johnson. Dan selalunya mereka akan melakukan crossing ataupun cutback. Maksudnya dia akan menggunakan wingers drive untuk bawa bola ke bahagian penalty box dan membuat crossing atau cutback untuk mencari penyerang mereka. Yep. So bagi saya nampak hala tuju kenapa hala tuju dia punya direction of menggunakan Timo Werner sebenarnya. Kau tahu tak siapa yang paling kesian dalam sistem yang ada Timo Werner dengan Brandon Johnson ni yang merupakan flying wingers kan? Dominic Solanke sebenarnya. Sebab kau fikir dia boleh main peranan Harry Kane tu. Yes, in the first half it worked to a T. In fact, Solanke yang assist Brandon Johnson kan. Betul. Tapi in the second half, Solanke like totally isolated dalam game ni dan kau nampak kelemahan sistem ni terutamanya dalam second half dengan adanya Solanke di atas padang. Okay guys, kita akan berubah pula angin ke pasukan Arsenal. Untuk itu, kita tengok ni dulu. It's Archer! It's Kai Havertz! Bukayo Saka, lovely angle on that. Saka! And that should take care of that. Tahniahlah Starboy dan juga Arsenal masih lagi dalam landasan unbeaten dan masuk international break yang kedua walaupun ada situasi cemas dalam dua perlawanan dengan dua promoted teams yang kita jangkakan Arsenal akan lauk. In a way they did because they scored 7 goals dalam 2 game walaupun cara perlawanan tu berlangsung game state tu agak merisaukan kalau kau fan Arsenal lah kan, tapi hakikatnya Saka stepped up dalam game ni. Tapi satu benda yang aku tengok macam tak match dengan Arsenal pada musim ni dengan 2 musim terdahulu adalah that William Saliba partnership is perfect. William Saliba dengan Gabriel partnership is perfect. William dan Saliba. Itulah William dan Saliba. Ada dua orang yang Kalau satu. boleh kan best dua-dua. Tapi bila kau nampak chop and change dengan ketiadaan Ben White yang injured sekarang ni, kau nampak kalau Fury main left, Timber main right, ada kalanya awal season tu Timber main left. Kau dah nampak sedikit kepincangan di mana barisan pertahanan Arsenal ni teams dah mula boleh bocor kan daripada game Leicester. Of course Man City, siapa-siapa bocor dengan Man City is expected lah. Tapi dengan Leicester, dengan Southampton kau bolos 3 gol dalam 2 perlawanan. So, adakah kau merasakan faktor Ben White tak ada, Odegaard tak ada, which he leads the press from the front tu, mainkan peranan juga? Definitely. I rasa macam dari segi kalau you guys pre-season pun dah memang setiap training ada template and then it comes with all this option-option yang kreatif dengan kita dah tak panggil dah bench players kalau nak cakap level Arsenal and it's the same thing level macam Manchester City yang dah matured in terms of like training session, I mean decision making dari segi training ataupun dari segi game day punya planning. The bench players kita tak panggil fringe players dah. Itu semua creative options yang manager tu ada. But still at the same time like diorang kena bekerja around a template jugalah kan. And then bila you lost these key players, especially Odegaard, like you don't tak nampak kita or maybe nampak sekarang. No, I'm saying sebagai penyokong lah. Okay. Kita tak nampak kita akan expect kita akan hilang Odegaard for the first tapi few neutral matches yang and tengok game everything. Arsenal nampak ketara, different Arsenal cara Arsenal Exactly. main. Tapi dari segi tu di mana kita akan bincangkan pasal Saka kejap lagi dan sure the game the dynamic ataupun macam ni dia isi ruang kekosongan dari segi kreatif konteks kreatif tu fine. Saka was there. Okey, dah lala masuk Saka. Tapi kan, tapi kau kata tadi mungkin mereka bolos agak 3 gol lawan dengan Leicester, dengan Southampton, pasukan yang mungkin Arsenal dijangka kena clean sheet lah. sepatutnya tapau. Ada chance at least 1 out of 2 clean sheet lah. Tapi when you look at it on the other angle yang lain, ini adalah satu show of dia punya mental strength, dia punya kekuatan mental. Of course. Satu kekuatan mental yang tercari-cari pada musim lepas di mana mereka kalah kepada Newcastle, kalah kepada Aston Villa. Sekarang mereka dah kembalikan the arrogance tu untuk mencari gol pada minit-minit terakhir untuk mencari kemenangan. So bagi saya ini adalah satu tanda yang actually is positive. Yeah, it's which a positive. is they can bounce back Kematangan daripada situasi resilience lah orang kata kan. Resilience, mental strength tu. Cerita pasal Bukayo Saka sebab kita nak sentuh sebab biarlah masa pun tak banyak.
satu benda menarik yang dilakukan oleh Russell Martin sebelum aku tengok stat dia ni. 7 assist adalah yang terbanyak antara semua pemain pada ketika ini dalam musim baru. Tapi satu benda yang lawak is Russell Martin in the last game lawan Bournemouth, Southampton didn't play any of Kyle Walker-Peters or Ryan Manning dalam game tu, which is a left back, okay? Tapi dalam game ni dua-dua tu main semata-mata untuk double team up dekat Saka. Yeah. But still member boleh dapatkan 2 assist dan boleh mendapatkan jaringan. Apa yang lebih menarik dalam game ni, Ellie, is aku tak nampak kebergantungan Arsenal kepada set piece semata-mata sebab seolah-olah Arteta dah tahu, Ramsdale tahu ni pasal kita orang punya Selok-belok sejauh mana pun you boleh nak exploit set piece bila you ada goalkeeper yang dah memang training exactly tahu all the tapi I suka yang sebut pasal macam mana diorang buat game plan like double up or triple up against Saka pun multiple scenarios dalam game tu sebenarnya. Sebab kat sini I rasa kita boleh nampak perbezaan tahap kematangan Saka in terms of decision making yang boleh dibandingkan dengan other Arsenal players. I think the closest yang kita kata yang boleh konklusifnya daripada decision making Saka tu mungkin Havertz. Because dia boleh tahu, okay, till he knows that he cannot play or cannot penetrate that triple team, dia akan bawa balik and then distribute balik bola and everything else. And then bila dia nampak that window, split second decision yang membuatkan perbezaan player tu dah capai tahap elite atau tak. And that's one thing yang Saka dah tunjukkan kepada teammates dia. I tak terkejut lah dia dapat Captain Armband like dah 4 kali dalam masa 2 minggu. Ya, and kau cuba bayangkan betapa besarnya ataupun betapa beratnya tanggungjawab yang dia kena pikul sejak the injury of Odegaard. Okay, sebab dia bukan saja nak ganti dia punya chance creation, dia bukan saja nak ganti as a forward, tetapi dia perlu mengalas tugas sebagai seorang pemimpin dalam pasukan Arsenal. Dan jadi ini bukan saja Saka sekarang ni bukan seorang pemain yang bukanlah seorang pemain muda yang Arsenal nak meningkat, but he is now a representative of dia punya simbol of North London. Dia punya representative of their pride, dan saya rasa diberikan Captain's Armband 4 kali dalam 2 bulan adalah satu tanda yang sangat positif, buat Bukayo Saka dan juga Mikel Arteta. Okey, selain daripada itu kita tahu tentang bagaimana reborn-nya, okey. Ibarat mati hidup semula lah karier Kai Havertz ni dengan persembahan di mana dia skor 7 kali berturut-turut dalam home game. Untuk Arsenal. That's a big deal. Kita cerita tadi pasal Brandon Johnson 6 in 6 dalam semua pertandingan, tapi Kai Havertz pun 7 home goals dalam home game berturut-turut. Itu adalah sesuatu yang kau takkan imagine Kai Havertz mungkin 2 musim lalu ataupun semusim setengah yang lalu. Itu yang Chelsea fans gelap masa Mikel beli. Okay. Sabarlah Eli, kau asyik ungkit pasal benda tu. Baru sekali ungkit. Kita ada komen daripada fans sebenarnya. Aku ada buka topik ni dekat Twitter dan juga IG. So jom kita tengok sama-sama komen-komen antara yang aku buka topik ni lah. Talk to me about Starboy Bukayo Saka, set pieces, late goals, Havertz reborn, defensive masterclass antara kekuatan pasukan Arsenal. One guy is just taking responsibility to another level, that is Bukayo Saka. Okay, antara komen daripada Lord Ben Black. Amazing availability over a few seasons, delivering great output on GA, carries out defensive duties, solid set piece delivery, strong mentality. Only 23, maturing into his prime nicely. 9 Man of the Match awards and 33 caps for England. Proven dekat Europe juga, got potential to be an all-timer. Hazman Ramli katanya, yes, Bukayo Saka adalah main man untuk Arteta sekarang. Tapi bersedihkah Arteta dan fan-fan Arsenal sekiranya Saka injured nanti? Good point. Yes, ada replacement untuk position yang dia main tu, tapi adalah kualiti yang sama ke yang Saka boleh provide? Very good point. Ada lagi 2, Eli, sabar. Izzat Fadli katanya, player yang mampu step up tanpa bergantung harap dekat dia punya maestro. Alung Hazman katanya paling konsisten setakat ni, tapi Arteta patut ada replacement yang sama kualiti macam Saka. Okay, here's the thing. Bila kita cakap pasal senario di mana apa akan jadi bila ada injury Saka, boleh ke player nak step up to the same level of quality? Kita dah tahu dah tak ada orang dalam pasukan Arsenal ataupun kat seluruh England tu yang at the same level macam as Saka. Jugalah, kan? In terms of creative creation, everything. Setiap player ada dynamic tersendiri. Tapi di sini di mana playbook Mikel tu tak narrow down hanya untuk kata kepada players yang ada quality macam Saka. That's why the dynamic of the forefront tu akan berbeza, and then like gameplay akan berbeza, akan di complement atau disupplementkan dengan players lain yang boleh contribute to the absence of this kind of player. Faham, fans boleh petikaikan apa akan jadi bila injury, tapi
managers tak bermain dengan satu template playbook Betul, je. especially Arteta yang ada banyak playbook. Ya, dan Darts dia ada, defensive masterclass dia ada. Dah belajar daripada Newcastle. Itulah dulu kutuk kita orang. kalau kita Ingat nak- tak dulu ada statistik Chun Hang yang Oh pernah my God, keluar. I tahu dia akan sebut Berapa lama pasal ni, minit, confirm. kata berapa saat ball out of play daripada betul. Newcastle paling buruk dah rasa 2 season lepas. the master of dark arts, time wasting, buang time masa. wasting. Buang Sekononnya masa. Eddie Howe belajar dengan Simeone lah I pelbagai bergaduh kan. dengan Ben pasal tu. Sekarang ni bila Sekarang? I perasan sebab masa tu I stay kat UK tau. And then I nampak stats tu. I senyap. I tak I macam tunggu aku balik BDB nanti. Okay guys, kita kena tutup segmen ni sebab Okay. lepas ni fokus kita ke tanah air ataupun saya ni ke Auckland. Harimau Melaya menjadi fokus. Jangan ke mana, terus bersama kami Berbulu dengan Ben. Kembali selepas ini. Look at me go. Selepas beliau pulang ke tanah air dari Paris apabila dia mencapai ibarat pingat emas untuk Malaysia jugalah dengan ulasan dan juga passion yang ditunjukkan untuk atlet-atlet negara terutamanya badminton. Bang Mat ataupun Ahmad Shahrazad Sani, di mana aku mengenali dia sebagai Ahmad. Oktober ini sebuah rancangan yang akan membawa anda ke dunia belakang tabir badminton bersama Bang Mat dalam mengupas kisah-kisah dan pengalaman yang mewarnai sukan dinamik ini berbentuk podcast. Ada tetamu-tetamunya yang akan hadir. Semuanya bermula pada 14 Oktober nanti. Okey, akan datang di Astro Arena. So pantau-pantaulah Astro Arena untuk supaya anda tak terlepas dengan The Bang Mat Show. Itulah namanya, Chun Hang. Imagine one day ada Chun Hang Show. Bukan. I dah pause dengan the Malaysian Football Pod. Fuh, tapi tak sempat lagi kau selit. just one viral thing away from becoming the Chun Hang Show, bro. Jangan. Kan? I know a lot of things saya boleh buat Chun Hang viral. Jangan, please. Macam Bang Mat viral dekat Paris kan. Balik dah ada show sendiri, ada Bang Mat Show. Tapi Bang Mat tanya kepada Bang Mat ataupun Ahmad Shahrazad Sani. Okey, guys, fokus kita terarah kepada Harimau Melaya terutamanya kerana of course kita tahu squad 26 pemain yang sudah pun dipilih. Kita dah nampak dah dekat sini pada Oktober 2024. Antara yang menarik perhatian of course adalah senarai beberapa individu-individu buat kali pertama, which is 2 pemain yang kita sedia maklum daripada pasukan bawah 20 tahun 2025 yang ialah yang beraksi dalam kelayakan Piala Asia, which is of course kalau kau tengok dekat situ Haikal Danish tak silap aku, dan juga penjaga gol muda Haziq Aiman Mat Esa. Okay? Dan of course Azim Alamin juga daripada Selangor yang saya melihat agak kebal sebab aku mengulas game Terengganu lawan Selangor ketika Azim Alamin beraksi. Dia mempunyai awareness yang agak baik, ketangkasan. Okay, first Chun Hang, Yes. cerita sikit pasal 3 player ni, Haikal Danish, Haziq dengan Azim Alamin. Bagi saya Azim Alamin, kita start dulu dengan dia. Bagi saya dia adalah satu pilihan yang sangat-sangat baik buat pasukan Harimau Melaya sebab kalau kita lihat kepada stats kan, for the last 4 games dia orang for Selangor, dia orang last 4 games dengan Selangor dia hanya bolos 1 dan dia bukan lawan dengan tim yang calang-calang. Yang satu dia bolos against Wong Tong United. So the first game yang dia start against Kuching City, clean sheet. Second game Wong Tong United 1-1. Dan dalam game tu dia banyak save dalam kotak penalti, banyak cross claiming juga. And of course against Terengganu 1-0 dia menang clean sheet, dan lagi satu against Dynamic Shibu 1-0 another clean sheet. Jadi as a whole dia adalah seorang penjaga gol yang aku rasa sangat-sangat baik, cemerlang dari segi shot stopping dan juga cross claiming, dan kita sebenarnya perlu memberi kredit kepada kilang penjaga gol KL City yang diketuai oleh Guilherme Almeida yang tidak lagi bersama KL City. Dan sebenarnya kita bab ini kita dah banyak berbincang dalam The Malaysian Football podcast kita, di mana kita bersetuju bahawa impak yang dibawa oleh Guilherme Almeida sangat besar terhadap Liga Super sebab dia berjaya menghasilkan 3 pemain penjaga gol yang cukup elite yang kita pernah nampak. Kevin Ray Mendoza, Azri Ghani dan juga Azim Al-Amin. Dan sekarang ni Azri Ghani dan Azim Al-Amin dipilih untuk menyertai skuad Harimau Melaya. Antara topik lain ini yang tengah hangat sekarang ni adalah ketiadaan Dion Cools, dan of course permulaan Dion Cools bersama dengan Buriram United musim ni, he's been immense and of course even unbeaten dalam ACL Elite juga kalau tak silap aku, dan ramai mengharapkan ialah Dion Cools akan ada dalam skuad ni, tapi tak ada. So antara benda yang menarik perhatian ramai adalah apa yang aku post dekat
Twitter which is topik berkaitan dengan ketiadaan Dean Kools. So siapakah back four yang akan mewakili Malaysia? Sebabnya kau ada Chris Wood yang baru skor lawan Chelsea kot. Kan? Dan of course bukan Chris Wood sajalah. Generally a team di ranking ke-95 dunia kau expect akan membawa cabaran yang berbeza. So Uzair Wafi katanya kalau ikut pengalaman dan prestasi maybe Davis, Dominic Feroz, Corbin Ong. Tapi game besar macam ni patut start bagi pengalaman dekat player muda macam Azam, Harith, Safwan Ting. Aku suka the call of Safwan Mazlan main dalam first 11. Manakah semua player ni bermain dalam competition Asia season ni. Dili Amin kata Matthew Davis, Safwan Mazlan, Daniel Ting, Lave Corbin Ong. Kemudiannya ada lagi tak yang kita nak bacakan ni? Settle dah. Okey. Safwan Mazlan. Okey. Saya suka dengan pilihan Safwan Mazlan sebab dia adalah seorang pemain pertahanan yang agak muda, hanya 22 tahun tak silap aku ataupun 23, tetapi as a centre back dia ada aggression, leadership dan dia boleh passing. Yang tu dia boleh passing. As a centre back kita boleh nampak against Chinese Taipei. Hanya penampilan kedua, walaupun ada satu kesilapan, tetapi as a whole dia pair dengan Dominic sangat-sangat stable dan dia juga banyak menghantarkan bola untuk progreskan bola ke bahagian atas. Okay, so siapa back four kau? Okay, as a back four, okay, yang ni agak controversial sikit. Okay. Kita start dengan the right back. Right back, of course, Matt Davis. Matt Davis as a right back. Left back, I akan pilih Daniel Ting. Sebab, okay, Itu yang kontroversial. Itu yang agak kontroversi sebab Corbin Ong is the undisputed number one. Yeah. Tetapi musim ni dia agak slow sikit dari segi sharpness because of his injury. Dia baru pulih. I believe he just only recover. Tetapi as a whole, kalau ikut prestasi Daniel Ting, dia musim ni adalah antara pemain terbaik dalam Sabah, di mana dia rajin naik untuk attack dan juga memiliki fizikal yang kuat, boleh bantu dalam proses perebutan bola. So for me, left back Daniel Ting dan centre back, dua-dua ini agak controversial sikit. I akan pilih Feroz Barudin. Okay. Feroz Barudin. Aku tak rasa controversial. Left centre back dan untuk pair dia, okay. I know I puji banyak dengan Safwan Mazlan, tetapi I akan bagi Dom sebab faktor pengalaman itu. Experience tu sangat-sangat penting kalau nak lawan dengan Chris Wood. Tapi kau boleh argue juga ni friendly Eli. So dalam friendly seumpama ini, kenapa tak bagi chance kepada player macam Safwan Mazlan? No, I rasa like di sini kita kena berhati-hati lah. I think di sini ada kelebihan bila orang cakap like, oh kita kena reject berapa tau perlawanan, semua orang tak nak lawan dengan kita, and then like we were given New Zealand kan. I rasa kesinambungan untuk ataupun like berhati-hati dari segi membuat decision nak bawa player-players untuk muda especially. Tapi you wanna also important kan game ni untuk nak menentukan balik ranking. That's why macam ada, this is like decision making tu kena, orang panggil a sensible decision making. Ada platform, ada ruang untuk player muda ni akan beraksi di atas padang, tapi apa yang you kata, I rasa like your pairing is not bad. I tak tahu kat mana yang controversial. Maybe sebab you just cakap Daniel Ting over Corbin Ong. Yang tu agak kontroversial. Tapi dari segi prestasi secara objektifnya, I rasa it just makes sense lah. Dari pandangan kita lah. Dan lagi satu statistik yang I nampak, yang I cari, kalau kita nak lihat ataupun bandingkan of all dia punya pertahanan skuad kebangsaan, Feroz sebenarnya memiliki ataupun mempunyai stat terbaik dari segi perebutan bola dimenangi di udara. Dan kalau nak menentang Chris Wood yang fizikal kuat, agresif, kau kena pair dia dengan Feroz yang akan sentiasa man mark, ada aggression dan ada Dom yang di situ akan sentiasa membuat sweeping duties. Backup, Alright. So bagi saya, this is my back four lah. Nice, good choice. Selain itu, kemasukan semula Stuart Wilkin dalam squad. Saya itu sangat suka aku happy gila tu satu benda lah. Saya sangat suka. Tak sempat nak cerita pasal benda ni, tapi kita nak beralih pula ke satu lagi topik yang menarik berkaitan dengan apa yang berlaku dalam Liga Malaysia, which is isu penundaan perlawanan kerana cuaca padang. Apa lagi yang baru pasal perlawanan yang bola baru ni sebab game Perak lawan JDT ni tu dia. Oh, pasal padang. Tak, tu I tanya. No, soalan tak tanya. Apa lagi yang baru selain isu padang? Tak, sebab isu penundaan ni, sebelum isu game Perak JDT ni sebabkan penundaan sebab padang, cuaca dan sebagainya, kita dah expect benda tu boleh berlaku sebab pernah berlaku dalam game-game sebelum ini. Tapi satu lagi isu penundaan yang melibatkan juga Terengganu dan Selangor tempoh hari apabila fans Terengganu yang banyak meluahkan tentang, dan aku faham sebenarnya apa yang diluahkan oleh fans Terengganu sebab
ditundanya dipersetujui oleh pengurusan Terengganu untuk menunda perlawanan tersebut, tapi bila kau tengok balik game yang sepatutnya berlangsung seminggu sebelum, Terengganu dan Selangor, dan juga Terengganu dan PDM, ni 2 game yang ditunda untuk Terengganu. Tapi secara tak langsung bila ditunda, Selangor yang sepatutnya dapat 3 hari rehat lawan dengan Terengganu dijadikan Selangor dapat 8 hari berehat dan Terengganu pula yang dapat 3 hari berehat. So dia nampak macam ada berat sebelah juga dekat situ lah. So itu ialah dari segi MFL yang mengatur jadual dengan adanya Piala Shopee, dengan adanya ACL 2 untuk Selangor. Macam mana kau nampak isu ni? Apa yang kita expect dari MFL? Itu satu soalan. Soalan yang kedua. Wow. No, maksud I. Baru masuk first day, baru masuk. Sebab dia pergi London setahun ni. No. Itu sebab aku suka tanya soalan kat dia. Tak, because niat I tanya soalan tu sebab MFL bersikap proaktif atau reaktif. Sebab kita tahu Selangor memang ada publication, diorang ada hand in request untuk minta tunda perlawanan because of diorang punya travelling schedule and everything. Yang kita tak tahu atau mungkin I terlepas yang Betul. mungkin you tahu. Like Terengganu ada buat the same request tak? So basically Sebab Terengganu game dia kat home. So basically soalan I simple je, like apa manner of business MFL ada untuk approach senario macam ni. Diorang SOP lah, apa SOP. simple. Itu je. Betul. Sebab yelah. Awak-awak ada jawapan tak saya tanya tu? Tak, sebab aku faham kenapa sebab Selangor kena travel kan. Diorang pergi Muang Thong kan, tak silap aku dia 3 days before diorang sepatutnya lawan Terengganu. So they had to postpone that game So 1 week mungkin later. dari segi tu MFL rasa okay, it's like tak se extreme Terengganu punya sebab main home je mungkin okay Sebab 3 hari. Terengganu dia lawan Dong A Tan Hua FC, Yes. which was in the Shopee Cup 3 days before game lawan Selangor tu. Dekat. Tapi eventually they lost the game lah dengan Selangor. Sebab yelah, when you imagine Selangor ada 8 hari berehat berbanding dengan Terengganu yang cuma ada 3 hari. So aku faham dari segi sentimen fans. Ya. Dan kau nampak, even sampai impact Tommy kena pecat lepas tu. Tommy dia, for me dia Sebab kalah kan? sebab kalah dah Dan juga- 6 game berturut-turut tak menang. So bagi saya sebenarnya kita again another topik yang kita pernah discuss dalam the Malaysia Football Pod, tapi saya heran lah kenapa dia punya front four tu tak berapa function sekarang. Sebab kalau kita ingat balik for the first few games, dia memang banyak perform, ada free kick goal, ada banyak kombinasi yang baik, tetapi sekarang agak susah nak cari dia punya rentak. Right. Okey, tak apa. Sorry Chunang, kita tak cukup masa. Kalau ada masa lebih mungkin kita boleh panjangkan dalam Malaysian Football Pod lagi 2 jam. Okey. Sebab kita tak sempat pun sembang pasal Perak lawan JDT yang ditunda kan. Apakan daya, tapi kita kena move on kepada Liga Fantasi Berbulu dengan Ben, di mana kedudukan pungutan mata selepas 7 minggu sebelum international break. Kali ini aku bangkit semula. Aku mendapat green arrow ataupun kenaikan ranking lah, membaiki ranking aku lah daripada 2 juta kepada 1.4 juta lebih, di mana antara star performer aku adalah Bukayo Saka. Cuma aku frust aku tak captain dia. Erling Haaland sekali lagi blank buat minggu kedua berturut, tapi Dominic Solanke dengan 1 assist membantu. Calvert Lewin lawan Newcastle aku memang dah expect dia takkan skor. Semenyo lawan Leicester agak menghampakan, tak dapat apa-apa return. Rodgers juga aku menjangkakan akan berpesta dekat Villa Park, tapi tak berpesta. Mbeumo juga yang deliver week in week out, almost every week he scoring goals. Gol awal pula tu. Rico Lewis 1 assist yang dijaringkan oleh Doku. Yang aku paling frust dan semua Eli aku cakap terus terang bila aku buat masuk double Arsenal defense sebab aku menjangkakan 2 clean sheet back to back lawan Southampton dengan Leicester. Seolah-olah Tuhan dah nampak dah, Burn beli dia. Okey, biar Arsenal bolos. Ibarat dia macam tu. You cakap you bangkit balik 56 tu, you bangga ke dapat point? Bukan bangga, bangkit sebab last week aku teruk. Oh, lagi teruk balik. Berapa point? 38 ni. Ya, tu yang aku cakap bangkit balik. Okay. Kita tengok Chun Hang punya. Chun Hang dia punya. Okey, tapi total point aku 437 lah. I rasa I punya team hampir sama juga sebenarnya. Ada banyak team yang sama tapi lebih banyak point lah. Cuma lagi tinggi point minggu ni lah. Tapi sama dengan you juga, kalau kita nampak Ya, I salah captain. Wow. Sepatutnya perlu captain. Cuma aku tengok dekat Saka. bench kau tu banyak risiko minit permainan, which is something yang aku takkan advise lah kepada penonton-penonton. I dah tukar Savio for the next game week. Okay. I dah tukar Savio jadi tukar buat Bernardo Silva. I bro. tertarik dengan decision you letak Ramsdale dekat bench. Apa buat you ada Ramsdale confidence? sebab as Second goalkeeper. just second choice goalkeeper. Okay. Sekiranya I nak activate bench boost, I akan rasa okay, at least he Awal got lah kau dah play. activate bench boost Sekiranya lah, that's just backup plan. Kau dah guna wildcard ke Cuna? Dah. Oh, kau dah guna. Sama lah. I dah pakai last week. Sebenarnya window game week 6 tu is the perfect window for the Madison is wildcard. such a good choice. Tapi nampak menarik. siapa kat situ? Chris Wood. Dwight McNeil pun Yeah. is a cheeky Chris pick. Wood, Dwight Madison. McNeil bagi saya It's a very good pick. FPL differential.
differential. Kau dah pandai dah sekarang ni. Bila aku tengok tim, cuma yang dalam first team dia aku akan tentang kau cuma John Duran je. Sebab of minutes. Tak. Kan? Dalam fantasy, it's all about minutes. Yes, but at the Kan? same time, every time dia He masuk scores. padahal dia score. Aku faham tu yang Dia ramai score. ramai cakap dia boleh jadi macam third striker dalam team lah kan. Tapi sejak I bumpit dia, for 2 games in a row, dia bawa masuk as a sub, dia tak score. Tapi Chun Hang, yang lebih penting adalah kita tak ada dalam top 10 ni sekarang ni. Yang ada dalam top 10 ni semuanya Caterpillar, ex-champions, Semua Daniel Afiq. 100 lebih. Beza Itulah points. tak sebabnya as I said lah Eli, dalam 2 musim yang kau bersama BDB selama ni, dalam minggu awal Diorang ni memang selalunya diorang dah banyak guna chips. Faham. So like you know the bench boost, the triple captain dah ramai guna dah dalam game week 2 dan sebagainya. So kebanyakannya yang berada dalam top ranking ni dah guna banyak chips. Antaranya yang kau nampak kat situ lah top 10. So 2 player yang aku nak cadangkan untuk this week people nak beli is menariknya Chun Hang dah ada salah satu sebab dia dah pandang ke hadapan. Yes. Chun Hang statistician Dah lebih So progressive. statistician always see this ahead of most people lah kan. What is that? Who's that player? 2 players. First kali adalah Ryan Ed-Nouri Yes. dan juga James Maddison. Tapi Ryan Ed-Nouri dulu. Why? Yes, Wolves dah bolos 21 goals Chun Hang in 7 games. I'm not asking you to take him for clean sheets. Aku suruh kau ambil dia. Kau tengok jadual dia lepas ni. Jadual dia lepas ni memang gila. Wolves antara mempunyai jadual yang terbaik. Sebab semua game susah dia dah out of the way. Kalau kau fikirkan Ryan Ed-Nouri ni ibarat seorang winger yang beraksi untuk 4.4 juta. Kalau ada winger yang main first team dalam mana-mana team 4.4 million mesti kau beli kan? Ya. Yang main macam Chun Hang pula. Main macam Ryan Hey, pernah tengok tak Chun Hang main macam mana? Aku tak tahu. Kita tengok weh. Perform Jangan nampak dia tau. futsal dia banyak. James Maddison of course. Segala-galanya melalui James Maddison pada ketika ini untuk Tottenham Hotspur dan aku rasa dia dah jumpa form dia balik. Ya, bagi saya dia antara pencipta terbaik Tapi dalam kalau dia liga. seorang je yang jumpa form, pasukan dia tak jumpa. Bukan saja dia sebab Brandon sebenarnya Johnson babe. Brandon Johnson ada Kulusevski. And must understand ni Yeah. they've been playing without Son untuk 2 game. Yeah. Yeah, but Kan? set piece dia banyak bawa and then he scored a goal against dia punya Brighton as well. So bagi Betul. saya dia ada threat. Dia boleh menghasilkan assist, Betul. boleh Points menciptakan peluang dan boleh menjaringkan And gol. fantasy ni Chun Hang is about cari player tu before they haul. Yes. So apa yang And kau buat also tu? kepentingan mengambil kira fixtures diorang juga. Exactly. Yeah. So Spurs punya fixtures actually cantik gila. Wolves punya fixtures cantik gila. Brentford masih cantik. Yang tak cantik Liverpool lah kan lepas ni. Yes, Liverpool, Chelsea tak apa nak cantik. Dengan akan tak ada datang dalam Alisson-nya. Betul. So that's why ramai yang keluar daripada Salah, ramai yang dah jual Salah, ramai dah jual, ada yang dah mungkin akan jual Trent. Aku sekarang ni ada 2-3 free transfer dalam international break ni. Aku tak sure sama ada nak jual Trent, beli Palmer, 2 free transfer kan. Yeah. Jual Luis Diaz, jual Trent, beli Ait-Nouri dan beli Cole Palmer. Kemungkinan itu plan aku ataupun mungkin beli Son ataupun Maddison ataupun Johnson. Ini antara apa yang aku target lah. Alright guys. Ellie, Yo. welcome back. Thank Dan you. selepas ini Ellie akan terus bersama kami setiap minggu. Yeah. Chun Hang, terima kasih kerana muncul Thanks, akhirnya Chun dalam Hang. BDB. Walaupun episod yang ke-7 baru kau nak muncul. Lepas ni aku tak payah tunggu 7 episod lagi lah. Terima kasih kepada anda semua juga. Thank you so much kerana sudi bersama kami. Ingat, dalam Bulu Ngamben kita bukan panik, kita bukan experts. Kita sekadar minat bola sepak macam you guys. This is Bulu Ngamben. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. I look